Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab yang ketiga iaitu konsep kenegaraan Islam. Pada kali ini, hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah para pelajar dapat menghurai konsep dan sistem kenegaraan Islam. Lantaran itu, kandungan bab ini dibahagikan kepada 4 perkara utama iaitu yang pertama definisi negara, yang kedua, asas pembentukan negara Islam. Ketiga, prinsip negara Islam. Dan yang keempat, sejarah negara Islam. Sebagai pengenalan, Islam adalah satu cara hidup yang lengkap merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia meliputi segenap sistem pengurusan, politik, kenegaraan, kewangan dan pentadbiran kemanusiaan. Untuk melaksanakan cara hidup ini, ia memerlukan satu organisasi masyarakat yang tersusun berdasarkan kepada ajaran yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tanggapan salah yang sering kali diperkatakan adalah Islam hanyalah sebuah agama yang berkait tentang soal ibadat dan ketaatan semata-mata, sedangkan ia adalah meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Seterusnya pula, saya akan terangkan definisi kenegaraan Islam. Terdapat dua elemen ataupun dua perkara yang dikaitkan dengan definisi ataupun takrifan kenegaraan Islam. Yang pertama ialah negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ketenteraan, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur ataupun disusun oleh pemerintahan yang berada di wilayah yang berkenaan. Elemen yang kedua pula adalah negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem ataupun aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara merdeka. Selanjutnya, definisi negara Islam berdasarkan beberapa pandangan sejarah Islam dalam menghuraikan maksud negara Islam itu boleh dirujuk. Yang pertama ialah Muhammad Hassan Asy-Syaibani. Beliau menyatakan bahawa negara yang dikuasai dan diperintah oleh umat Islam dan orang-orang Islam menikmati keamanan dan keselesaannya di dalamnya. Manakala menurut Muhammad Abu Zuhrah, negara Islam ialah negara yang berada di bawah kuasa pemerintahan orang Islam. Kekuatan dan pertahanannya dikuasai orang Islam. Negara sedemikian wajib dipertahankan oleh setiap individu Muslim. Manakala menurut Abu Yusuf, negara Islam adalah negara yang mengamalkan hukum-hukum Islam dengan nyatanya, sekalipun kebanyakan penduduknya terdiri daripada non-Muslim. Manakala Dr. Abdul Karim Zaidan nyatakan bahawa negara Islam adalah negara di mana orang Islam memegang tampuk pemerintahannya. Rumusan daripada definisi negara Islam, yang pertama ialah negara Islam diertikan sebagai sebuah organisasi yang terdapat di dalamnya wilayah, penduduk, undang-undang dan kedaulatan yang menjadi teras utama memacu kepada ajaran Islam. Yang kedua, merujuk kepada sebuah organisasi besar yang diperintah atau dikuasai oleh orang Islam berlandaskan kepada syariat Islam dengan wujudnya jaminan keselamatan, keamanan dan keharmonian sosial terhadap seluruh masyarakat yang bernaung di bawah penguasaannya. Manakala dengan lebih jelas lagi, Cik Bakar et al. 2007 merumuskan bahawa negara Islam boleh dikenal pasti berdasarkan beberapa asas utama yang wujud di dalamnya. Pertama, negara yang tunduk dan akur di bawah kuasa Islam dan orang Islam sebagai ketua pemerintah. Kedua, tanah air orang Islam adalah sah sebagai negara Islam. Dan yang ketiga pula adalah negara yang aman dan bebas didirikan syiar Islam di dalamnya.
Dalam slide ini akan dijelaskan asas pembentukan negara Islam. Asas kepada tuntutan pembinaan negara Islam adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar, dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ini adalah dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 41. Perkara ini menjelaskan bahawa tugas manusia ataupun umat Islam adalah mendirikan negara Islam adalah untuk memakmurkan bumi ini dan mencegah daripada melakukan kezaliman di kalangan manusia. Seterusnya pula, dalam perkara asas pembentukan negara Islam, manusia adalah pemegang amanah untuk mengurus kerajaan bumi, sedangkan negara dan kedaulatannya adalah milik Allah. Oleh itu, perkara yang menjadi dasar negara Islam adalah yang pertama, Tauhid, iaitu keesaan Allah. Yang kedua, Ukhuwah Islamiyah, iaitu persaudaraan dalam Islam. Kedua dasar ini terhimpun dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, bersatulah dalam ikatan tali Allah, jangan kamu berpecah belah, kenangkan sejenak nikmat Allah kepadamu pada waktu kamu bermusuh-musuhan, lantas Allah menanamkan cinta kasih dalam hatimu, sehingga dengan kurnia Allah itu kamu menjadi bersaudara kembali, dan ketika kamu berada di hujung neraka, lantas Allah membebaskan daripadanya. Demikianlah caranya Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Semoga kamu mendapat petunjuk, dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak manusia ke jalan kebaikan dan menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan serta mencegah mereka daripada berbuat mungkar. Mereka itulah umat yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 103 dan 104. Dalam slide ini menjelaskan dan menghuraikan lebih lanjut asas pembinaan negara Islam. Kedua ayat yang telah dijelaskan sebelum ini menjelaskan bahawa tidak saja menggariskan dasar-dasar negara, tetapi juga sekaligus menggambarkan tujuan negara itu dibina. Jelaslah bahawa bagi Islam, negara bukanlah tujuan terakhir. Negara adalah jalan untuk mencapai tujuan, iaitu keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan persatuan umat yang dengan sendirinya terpadu oleh keimanan semata seperti yang diikrarkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya para mukmin adalah bersaudara. Kerana itu diciptakan suasana damai di tengah-tengah mereka. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Asas Tauhid dan Ukhuwah Islamiyah yang menjadi dasar negara Islam telah menjadikan agama dan negara satu kesatuan yang padu tak terpisahkan.